Para ulama daripada zaman sahabat lagi, zaman sahabat, mereka berakidah seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian setelah mereka wafat, para sahabat wafat, tinggallah tabi'in. Maka di kalangan ulama tabi'in, mereka ada dua golongan. Satu golongan yang berkata tauhid ni satu je. Tauhid ni satu atau tauhid ni satu. Tauhid lah mengisahkan Allah. Tauhid ni mengisahkan Allah. Satu lagi golongan mengatakan tauhid ni adalah tiga, terbahagi kepada tiga. Tauhid terbahagi kepada tiga, iaitu uluhiyah, rububiyah, asma wal sifat. Faham? Tauhid terbagi kepada tiga, uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Itu dia tauhid. Tiga-tiga ni tauhid lah. Tapi isi kandungan tauhid terbagi kepada tiga perkara: uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Dapat? Manakala bagi satu golongan lagi, para ulama mereka kata tauhid ni satu je lah tauhid. Tauhid tiga ni tak wujud. Faham? Dapat rasakan? Kenapa tauhid tiga tu tak wujud? Sebab ada perbezaan takrifan terhadap tauhid di sisi para ulama. Sekarang ni, tuan-tuan dekat Malaysia, tahu tak ada Dr. Asri? Tahu Dr. Asri? Dr. Asri, Perlis, Ni Aziz, Kelantan, Pulau Pinang, apa lagi? Kalau tidak, kalau tadi golongan kedua kan? Kelantan, Perak tak, Kelantan, Pulau Pinang, Mufti Pulau Pinang, Mufti Perak, Mufti Kelantan, Terengganu, mereka mereka sepakat mengatakan tauhid terbagi bertiga. Kalau kat Malaysia pun, ulama-ulama Malaysia kan, Dr. Asri misalnya, Mufti Perlis misalnya, tak kisahlah orang kata dia Wahbi ke tak Wahbi, sebab ini istilah. Apa nama Mufti Perlis misalnya, Mufti Pulau Pinang, Mufti Kelantan, mereka terima Allah tauhid tiga, tauhid terbagi bertiga dalam ucapan-ucapan mereka. Dan kalau tuan-tuan baca Ikhwan Muslimun kan, Hasan Al-Banna, PAS, dia ulama-ulama ni pun bagi tauhid bertiga lah. Kalau tuan buka Jakim pun setuju lah tauhid tiga. Mari kita tengok tauhid uluhiyah rububiyah dalam Jakim pun ada lah. Okey, dapat ni. Manakala satu pihak lagi macam Harun Sani di Perak, macam di Johor, Mufti Johor, Mufti Perak, Mufti Harun Perak dan Harun Sani, Mufti Johor Datuk Noh Gadut sebelum ni, Mufti Negeri Sembilan, Mufti Melaka, mereka menolak wujudnya tauhid tiga. Mereka kata tauhid hanya satu je. Faham? Saya bukan nak kata siapa betul siapa salah. Tugas saya adalah menerangkan, tugas anda memilih jalan hidup anda sendiri. Faham? Saya tak pernah paksa anda pilih jalan saya akan berbeza. Ini saya menerangkan. Okey? Tauhid bertiga, tauhid satu. Yang mengatakan tauhid bertiga, mereka ada hujah mereka. Yang mengatakan tauhid satu juga, mereka ada hujah mereka. Mereka kata tauhid tiga ni mula dibuat pada zaman tabi'in. Mula zaman tabi'in dan zaman Imam Ibn Taymiyah, zaman-zaman terkemudian. Rasulullah dan para sahabat tak pernah membahagikan tauhid kepada tiga bahagian. Betul tak ucapan itu dari sudut literally? Betul. Pada zaman Nabi SAW, Nabi tak pernah ajak adanya tauhid tiga, rububiyah, uluhiyah, semua sifat, tak pernah. Tetapi intipati tauhid daripada tiga perkara ni Nabi ada ajak tak? Ada. Tetapi ada, faham tak? Begitu juga hukum fiqah. Zaman Nabi SAW ada tak ilmu usul fiqah? Ada tak ilmu fiqah? Tak ada. Ada ilmu usuluddin tak zaman Nabi SAW? Tak wujud. Lepas Nabi dah wafat, lepas para sahabat dah wafat, ulama-ulama tabi'in di kalangan anak-anak sahabat, mereka lah yang membahagikan ilmu agama ni kepada ilmu fiqah, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu sirah dan sebagainya. Faham sekali? So pembahagian ilmu ni bermula selepas zaman tabi'in. Dan oleh yang demikian, memang usuluddin pun baru muncul setelah sahabat wafat, akidah tauhid. Jadi pembahagian tauhid kepada tiga ni memang wujud selepas para tabi'in. Jelas?
Adapun pada zaman Nabi SAW, tauhid tu hanya satu je, tauhid lah. So oleh yang demikian, sama ada di belah mufti Perlis ke, belah mufti Perak ke, bagi saya tidak ada masalah. Faham tak? Walaupun dia kata tauhid satu, tapi dia punya message dia adalah sama lah. Tauhid itu mentauhidkan Allah dalam semua perkara lah. Tapi tauhid tiga ni dia memperincikan lagi tauhid kepada Allah dalam uluhiyah, semua sifat. Dan mereka ada persisihan antara dua benda ni. Apa dia persisihan antara orang yang mempercayai tauhid cuma satu dan orang yang mengatakan tauhid terbagi kepada tiga? Apa persisihan mereka? Tak ada persisihan kecuali satu perkara sahaja, iaitu mereka yang berpendapat bahawa tauhid ini adalah satu saja. Mereka berpendapat bahawa tauhid itu cukup sekadar tauhid atau iman, cukup sekadar mengucap syahadah. Apabila seseorang itu mengucap syahadah, dia mengetahui, dia faham, maka dia sudah dikira Islam. Jadi bagi orang yang katakan tauhid itu satu, mengucap dua syahadah, maka dia mengetahui, dia faham, maka dia sudah Islam, walau dia tak beramal. Manakala orang yang mempunyai tauhid itu terbagi kepada tiga, tauhid itu terbagi kepada tiga, dia selagi mana dia tidak beramal dalam kehidupan dia, dalam agama, melaksanakan solat, melaksanakan puasa, melaksanakan rukun Islam, maka dia tidak beriman. Beza dia itu je, mewajibkan amal di dalam beragama. Sebab rububiyah mengetahui dan faham. Rububiyah tak perlu amal apa. Tauhid rububiyah dia tidak menuntut amal. Dia menuntut kita faham, kita mengetahui. Tauhid asma wa sifat juga menuntut kita faham dan mengetahui. Seperti dalam tauhid satu yang diajar, tak syirik Allah. Okey, kita tahu kita tak syirik. Okey, kita faham. Tauhid uluhiyah menuntut kita supaya beramal. Tauhid uluhiyah juga dikenali sebagai tauhid ibadah. Kita kena beribadah. Selagi tak beribadah, kita tak bertauhid kepada Allah. Itu saja beza dia antara dua tauhid. Faham tak setakat ni? Faham?